الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukru lillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali marilah sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, dengan taufik, hidayah, petunjuk daripada Allah, semata-mata rahmat dan kasih sayang daripada Allah, maka sempurnalah segala amal kebaikan yang kita lakukan. Dan tajuk hari ini bertepatan dengan nilai kesyukuran kita kepada nikmat yang besar daripada Allah, iaitu layakkah kita dianggap baik. Memang kita kena jadi baik. Jangan mentang-mentang kita tak layak dianggap baik, biarlah aku buat jahat. Jadi yang sebenarnya, ibu yang dirahmati Allah, tajuk ini sebenarnya adalah tajuk muhasabah. Jadi petang ni insya-Allah sama-sama kita bermuhasabah, kita menilai diri kita ni sekadar mana amalan kita yang boleh kita anggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ni layakkah dianggap baik di sisi manusia, pada pandangan manusia. Maka saya rumuskan, kita terus kepada tajuk kita, saya rumuskan kepada 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama, kita tidak boleh menyucikan diri kita dengan mengatakan diri kita suci daripada sebarang dosa dan maksiat. Kerana Allah lah sebenarnya yang menyucikan diri seseorang. Ini saya bagi tahu rumus secara ringkas dulu, nanti kita pergi satu persatu insya-Allah. Yang kedua, setiap anak Adam itu pendosa. Pendosa. Jadi mana mungkin orang yang melakukan dosa layak dianggap baik? Atau ada apa yang kita akan bincangkan, insya-Allah nanti kita akan syarah. Yang ketiga, syurga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang baik, soleh. A'datul ibadiyas salihin, kata Nabi. Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Sedangkan kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi layakkah kita dianggap soleh? Sedangkan kita masuk syurga dengan rahmatnya. Yang keempat, amalan yang kita lakukan sehingga dipandang baik oleh orang, itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ini saya bagi ringkas saja dulu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan amalan yang kamu lakukan. Dan yang kelima, yang terakhir, tajuk ini muhasabah diri supaya kita hindari sikap riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ini sifat-sifat mazmumah. Kalau kita kata penyakit 3 serangkai, penyakit 3 serangkai ni yang paling besar sekali, iaitu ujub, riya, takabbur. Dan kita pergi satu persatu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik, petunjuk, hidayah untuk sama-sama kita memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab hikamnya, Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril bashariyah wa zahara bi azmatir rububiyyati bi izharil ubudiyah. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Maha suci Allah, Allah yang telah menutup segala rahsia-rahsia keistimewaan orang istimewa dengan menzahirkan sikap-sikap kemanusiaan. Kita faham betul-betul hikmah ini. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan segala rahsia keistimewaan pada seseorang yang istimewa dengan menzahirkan sikap-sikap kemanusiaan. Kita boleh kenal ke waliullah. Kalau ada orang mengaku waliullah, tu kuali dapur kita tu. Tak ada orang yang mengaku dia waliullah. Kalau yang mengaku waliullah tu bukan waliullah. Sebab waliullah pun takut nak mengaku dia tu wali, walau kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Kerana kadang-kadang sesuatu yang mencari adat, dia panggil tak, karamah ni sesuatu yang pelik lah kan. Mencari adat, boleh jalan atas air, boleh terbang, boleh macam-macam. Allah Ta'ala bagi karamah ni, itu belum lagi menjadi bukti bahawa dia tu kekasih Allah. Kemungkinan itu istidraj bagi orang yang melakukan maksiat. Datuk Bomo boleh juga buat benda pelik. Nah, Datuk Bomo boleh juga buat benda pelik. Yang aku kata jadi, kejap lagi jadi lah tu, tiba-tiba jadi sungguh. Ada seorang dianggap soleh, alim. Nah, jumpa di Gunung Jerai. Dia ambil daun, dia kunyah, dia keluarkan duit 50 ya. Ambil, boleh pakai ni. Wali sungguh ni. Tapi tinggal solat. Tanya buat apa dah semayang? Semayang tu kulit je, kita dah sampai isi. Semayang buat benda. Kalau kita nak isi, kulit tak payah dah. Orang yang tak ada isi, dia perlu kulit dulu. Dia payah. Maka ulama' buat satu kesimpulan. Sesuatu yang mencari syariat, yang mencari adat itu bukan wilayah. Mencari syariat, dia tak amalkan syariat yang betul. Maka sesuatu yang mencari adat yang ada pada dia itu bukan wilayah, itu bukan kewalian nama dia. Itu bukan kesolehan dia. Bukan karamah, tetapi istidraj. Sebab tu Allah sengaja sembunyikan kewalian, keistimewaan seseorang yang istimewa dengan menzahirkan pada dia sifat kemanusiaan. Manusia biasa, buat silap, buat salah. Al-insan la yakhlu minal insan al-khata'u wan nisyan. Tidak akan sembunyi daripada diri manusia itu dengan kelupaan dan juga kesalahan. Khata' wan nisyan, salah, silap, terlupa, itu biasa manusia. Jadi di situlah letaknya bibit-bibit yang mengatakan bahawa kita ni sebenarnya belum sampai ke tahap suci yang kita boleh declare kata-kata kita ni suci dan layak dipuji. Ni persoalan ni ialah persoalan muhasabah kita diri kita. Tapi memang kita nak dilihat baik, jangan kita buat jahat. Kerana itu suruhan, itu perintah Allah supaya jadi baik, supaya jadi orang yang soleh, solehah. Tetapi bukan untuk dibangga-banggakan sehingga kita dipuji kerana kesolehan kita. Kerana itu istimewa macam mana pun seseorang tu di sisi Allah, tetap Allah zahirkan pada dia sifat kemanusiaan. Manusia biasa tu. Jadi kadang-kadang kita ni, orang-orang biasa je sebelah-sebelah kita ni, kita tak tahu pun dia tu rupa-rupanya di sisi Allah waliullah rupanya.
waliyah dia panggil. Tak, kalau perempuan, kalau lelaki wali. Ada orang tanya main, ustaz, ada ke wali dari kalangan perempuan? Dah. Jadi kata dah Rabi'atul Adawiyah tu perempuan. Yang sebenarnya wali tak kira lelaki ke perempuan ke, asalkan dia di sisi Allah orang yang istimewa, maknanya Allah redha pada dia, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia golongan yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada kesedihan buat mereka. Tidak takut pada siapa, mereka hanya takut kepada Allah. Dan dia tidak sedih dengan kehilangan, dengan musibah, dengan bala yang Allah datangkan, kerana dia tahu itu datang daripada sang kekasih. Nah, orang yang kasih pada kita, kalau dia buat sesuatu yang tak baik pada kita tu, sebenarnya bukan tak baik, kerana kasih sayang dia pada kita, dia buat benda tu. Macam ayah, macam ibu kita, kadang-kadang kerana dia nak tarbiyah dan nak ajar kita, dia rotannya kita contoh, dia marahnya kita. Kita kata, ni ke orang yang sayang? Sebab sayanglah dia buat macam tu. Jadi sebab itulah musibah ke, bala bencana ke yang datang pada awliya Allah ini tidak menjadikan mereka sedih. Tak sedih apa. Bahkan mereka merasa gembira, kerana mereka tahu itu adalah ketentuan Allah untuk beri kebaikan kepada dia. Dan kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari lagi, yang direlate dengan kita ni, iaitu Allah yang maha suci, yang maha baik, yang maha bijaksana, zahara bi'azmatir rububiyyati, menzahirkan keagungan ketuhanannya kepada kita dengan fi izharil ubudiyyati, pada sifat kehambaan. Allah yang maha suci, yang maha bijaksana, telah menzahirkan ketinggian atau kebesaran sifat ketuhanannya dengan menzahirkan pada diri manusia itu sifat kehambaan. Maka bila kita rasa kita diri hamba, kita ni hamba, bila kita merasakan diri kita hamba, mana letak tempat untuk kita dipatut dipuji? Hamba. Kita bukannya raja. Kalau raja memang layak dia dipuji sebagai raja, sebagai sultan, sebagai menteri, sebagai orang besar. Tapi rupa-rupanya kita ni hamba. Sebab tu orang dulu-dulu betul lah bahasa dia kan, hamba dia katakan. Hamba lah, hamba. Hamba tu hamba lah kan. Tak. Dia tak kata saya, kata hamba. Ni siapa punya ni? Hamba punya. Hamba tu saya. Hamba. Menganggap bahawa diri seorang hamba kepada Allah, itulah kebaikan yang sebenar-benarnya kebaikan. Tetapi bila kita menganggap diri kita ada sesuatu yang patut dipuji, sehingga kita mengatakan kepada orang, kau tak kenal ke siapa aku? Kan? Kau tak kenal ke siapa aku? Itu seolah-olahnya kita ni rasa diri kita ni ada sesuatu yang layak dikatakan baik. Yang sebenar-benarnya kita belum mengenal diri kita yang sebenar-benarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat yang saya nak bacakan ini daripada surah An-Nisa ayat 49. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang merasakan diri itu suci? Surah An-Nisa ayat 49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Pergi mana-mana dia nak orang tengok dia tu baik, orang tengok, orang puji dia dan sebagainya. Balillah yuzakki, bahkan sebenarnya Allah lah yang sepatutnya menyucikan sesiapa yang dia kehendaki. May yasha. Allah yang layak memberikan endorsement, kita kata tak, ataupun kita kata kelayakan seseorang itu suci, baik, bersih, jauh daripada dosa dan maksiat. Itu daripada Allah, pengisytiharan daripada Allah, bukan pengisytiharan makhluk, bukan daripada manusia. Jadi biarlah kita tidak dianggap baik, kerana memang layaknya kita ni tidak dianggap baik, kerana yang baik sebenar-benar baik ialah Allah. Allah yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik tadi, itulah yang menjadikan kita ni baik. Jadi yang layak dipuji siapa? Allah. Yang layak dipuji ialah Allah. Sebab tu kita kata
lillah, segala puji bagi Allah. Balillah yuzaki ma yasha, bahkan Allah lah yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan bila Allah menyucikan seseorang atau Allah menganggap seseorang itu baik, maka Allah tidak akan menganiaya sikit pun, yakni dari segi ganjaran dan pahala untuk dia. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan ini bukan supaya dia anggap baik oleh orang lain terhadap kita, tetapi amalan-amalan yang kita lakukan ni hanya semata-mata untuk meraih simpati daripada Allah, sehingga Allah benar-benar menganggap kita ni baik di sisi dia. Ini khalis lillah, maknanya sikit pun tidak ada keinginan untuk mendapat pujian daripada manusia dan anggapan baik dari kalangan manusia. Sebab tu orang yang seperti ini, kalau dicela, pada dia tak ada apa-apa, memang aku layak dicela, kerana aku bukan baik sangat pun. Dah. Ni kadang-kadang orang kritik kita sikit tak boleh nak terima. Allah macam dia tu baik sangat. Maknanya kita tak terima lah. Biar orang cakap macam-macam pun, walaupun kita dah buat yang terbaik, tetapi orang masih lagi mencemuh, mencela, masih lagi mengecam dia panggil. Kita cuma nak bagi tahu je, hari ni saya masak untuk suami sekian. Tiba-tiba ada orang kecam dalam Facebook. Lu pun nak kecam. Lah itu pun nak cakap. Lepas tu kita pun marah balik. Habis tu, kau buat ke untuk suami kau? Dah bergaduh pula dalam tu. Ini yang bila mana kita ni merasakan kita dah cukup baik untuk dipuji. Bila tak ada orang puji, bahkan orang kritik, kita tak boleh nak terima. Sedangkan memang patut kita dikritik pun. Kalau suami kita tak pernah kata yang kita masak tu sedap, memang patut pun. Jangan marah. Memang patut pun. Sebab apa? Sebab bukannya aku masak sedap pun, ada yang lebih sedap lagi masak daripada aku. Inilah yang terbaik yang aku boleh buat, yang semata-mata untuk mendapat mardatillah. Kalau Allah redha dengan aku, walaupun aku masak tak sedap, itu lebih baik daripada aku masak sedap tapi Allah tak redha. Kan? Jadi jangan terasa hati kalau orang tak anggap baik pada apa yang kita buat baik, kerana kita memang tak layak dia anggap baik, walaupun kita buat yang terbaik. Jangan pula kerana tu kita buat sambil lewa je, kata buat apa, aku pun bukan dia anggap baik. Tak, kita buat yang terbaik, tetapi kita mengharapkan Allah yang maha baik melihat kebaikan kita. Walaupun abang tak pernah kata saya ni baik, tapi tak apalah, kalau Allah kata saya baik, itu dah terbaik untuk saya. Ada. Kadang-kadang kita buat kebaikan untuk orang, orang tak hargai. Kau semua kebaikan kita orang hargai. Sebab tu kalau kita mengharap penghargaan daripada manusia supaya anggap kita baik, maka kita akan menyesal, kita akan frust, kita akan terasa, kita akan kecewa. Sebab kadang-kadang manusia ni mata dia dua je, bukannya 10. Kan? Dua tempat je dia nampak kita ni baik, tempat lain dia tak nampak kita baik. Jadi orang yang nak menjadikan supaya dia tu dilihat baik, dia akan buat baik depan orang. Akan buat baik. Itu nanti akan masuk nombor 5. Riak. Apa dia riak? Sum'ah. Nak dengar supaya orang tahu dia buat baik, supaya dia dipanggil baik. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya, kita ni dipandang baik bukan sebab kita baik, tapi sebab apa? Sebab Allah yang maha baik telah tutup keaiban dan keburukan diri kita. Jadi yang zahir nampak baik, tapi yang hakikat sebenarnya banyak kecelaan, banyak keaiban yang Allah tutup dari pandangan manusia. Allah tutup, Allah sengaja tutup, tak bagi orang nampak. Kalau Allah bongkarkan satu je keburukan, Allah Ta'ala bongkarkan kepada khalayak, orang nampak, dia kata, Allah, aku ingat kau ustaz ni macam ni, rupa-rupanya. Padahal satu tu je, satu tu je pengalaman jadi imam tak. Tiap-tiap hari kita datang bertugas, satu hari terlewat, yang satu hari tu dicanang setahun. Dah. Jadi kalau kita memang mengharap pujian manusia, maka kita akan mengamuk lah, kita akan marah lah, kita akan menyalahkan orang dan sebagainya. Tak, kita pula mengungkit-ungkit, kata Allah, aku tiap-tiap hari ada orang tak puji pun aku, satu hari je aku tertatap. Kan? Ini jangan buat contoh orang lain, buat contoh diri sendiri je.
Itulah keburukan diri kita sendiri yang sebenarnya. Bila kita mengharap orang menganggap kita ni baik. Jadi jangan pernah kita menyucikan diri kita. Bukan makna tidak menyucikan diri itu kita tidak tazkiyatun nufus. Maksud di sini ialah jangan declare, jangan anggap kita ni dah suci. Walaupun kita kena menyucikan jiwa dan diri kita daripada dosa dan noda, tetapi bukan bermakna kita boleh akui, kita boleh mengaku kata aku dah suci dah. Engkau yang patut berzikir banyak-banyak, engkau banyak dosa kan? Aku dah dosa dah terampun dah. Orang yang macam ni lah paling banyak dosa sebenarnya. Siapa yang menganggap diri tidak berdosa, maka itulah sebesar-besar dosa. Sedangkan Nabi SAW menganggap diri masih berdosa. Nabi maksum. Maksum ni maksudnya terpelihara daripada dosa. Al-asamah dari minallah, al-asmatu minallah, pemeliharaan daripada Allah terhadap dosa-dosa. Nabi tak buat dosa, tetapi Nabi masih menganggap berdosa. Nabi kata apa? Innahu la yughanu fi nafsi wa ana astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya ada kelalaian di dalam hati aku yang menyebabkan aku beristighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali paling kurang. Tiba-tiba kita yang bukan Nabi ni kita kata aku rasa-rasa hari ni tak buat dosa, nak istighfar tak payah. Tak payahlah istighfar. Nabi sendiri beristighfar setiap hari 100 kali without miss. Kita nak istighfar 3 kali lepas sembahyang pun, ya Allah, berat rasa. Lalu terfikir pada diri kita, hari ni aku tak buat dosa kan, tak payah istighfar lah. Maka kalau kita menganggap sebegitu, itulah sebenarnya dosa, sebesar-besar dosa. Bahkan Allah suka kita minta ampun kepada Allah. Jangan pernah kita tunggu dosa baru minta ampun. Minta ampun lah walaupun kita rasa kita tak berdosa. Yang sebenarnya kita ni pendosa. Itu nombor 2. Dah masuk nombor 2 dah tu. Apa dia? Kullu ibnu Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pendosa, kata Nabi. Dah kita pendosa, layak ke kita dipuji? Layak ke kita dianggap baik? Kita pendosa kan? Sebab tu kadang-kadang kalau orang hina kita, kita kata memang layaklah aku ni dihina kerana aku ni banyak dosa. Kerana penghinaan itu adalah merupakan kafaratuz zulum. Bila orang tak pandang kebaikan kita, orang hanya pandang keburukan kita, kita kata memang layaklah aku ni pendosa. Dah orang dalam banduan dalam penjara, orang tak puji dia. Bahkan orang kata kau ni apalah nak jadi, buat tu buat ni. Dia nak marah. Dia tak marah pun, dia kata dah memang layaklah aku ni memang banyak buat dosa, buat silap. Itu lebih bagus daripada dia tidak mengaku dia salah. Aku tak buat apa-apa pun. Yang ini yang masalah. Kita sebenarnya memang pendosa. Dan Nabi SAW menyatakan khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pendosa adalah yang bertaubat. Jadi bila kita menganggap diri kita tak layak dianggap baik kerana kita banyak dosa, baguslah macam tu. Sebab dia menyebabkan kita sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar, sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula tuznibun, kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis kursi, kalaulah kamu tidak berdosa, lajaa biqaumin yuznibun, Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa. Sumastaghfirun Allah, kemudian orang yang berdosa itu minta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Maknanya senantiasa Allah akan datangkan orang yang buat dosa. Maknanya buat dosa tu memang Allah sengaja buat. Dia kata, takkanlah buat dosa tu Allah sengaja. Memang Allah kata kalau tidak ada orang berdosa, habis dah tak ada dah orang berdosa, Allah datangkan orang lain yang buat dosa. Sebab Allah nak ampunkan dosa. Kerana tu bila kita berdosa, bukan kerana kita niat nak buat dosa, tak. Kita ni kan silap, salah, tersilap, tersasul, tersalah. Jadi itu salah satu daripada kesilapan dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita menganggap dosa kecil itu sebagai dosa kecil je. Dah. Kita bukannya minum arak, kita bukannya berzina, kita cuma mengumpat je. Je nak tanya je. Mengumpat je. Sebab kita menganggap dosa kecil itu sebagai kecil je.
Maka ulama kata jangan pernah menganggap dosa kecil itu kecil. Kita kena tengok kepada siapa kita buat dosa tu. Kita buat dosa tu kepada Allah. Allah yang maha baik. Allah tak pernah buat salah pun pada kita. Allah tak pernah buat benda-benda yang menyusahkan kita sikit pun. Yang kita nampak susah. Itu sebenarnya sebab Allah nak bagi senang. Macam mana kita tahu senang kalau tak ada susah? Kan orang kata dulu susah. Sekarang ni alhamdulillah senang. Kalau dulu tak susah, macam mana kita tahu senang sekarang ni? Jadi yang sebenarnya susah pada pandangan kita adalah kesenangan yang Allah nak bagi. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nabi SAW sendiri bagi tahu bahawa setiap kesusahan itu datang dengan kebaikan, datang dengan kesenangan. Setiap kesusahan itu akan datang dengan kesenangan. Jadi yang sebenarnya susah pada pandangan kita, itu sebenarnya adalah kesenangan yang Allah nak bagi pada kita. Jadi dosa pada pandangan kita itu sebenarnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Jadilah seorang pendosa yang senantiasa minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya bila kita merasakan diri kita ni berdosa sehingga kita melazimkan dengan istighfar, bukan sekadar Allah ampunkan dosa, tetapi apa Allah akan bagi? Man lazimal istighfar, kata Nabi. Barang siapa yang melazimkan diri dia dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Kita lepas sembahyang ni, sembahyang tu dosa ke taat? Maksiat ke taat? Taat. Lepas sembahyang pun istighfar juga. Kenapa? Kerana rupanya ada dosa dalam taat. Ada dosa dalam taat tadi. Apa dosa dia? Tak sempurna melakukan ketaatan. Ke kita anggap kita dah betul-betul 100% khusyuk, sampai kita tak nak istighfar. Berapa nak istighfar? Aku sembahyang kot. Yang sebenarnya istighfarlah kerana dalam sembahyang tu banyak kita buat dosa. Dengan sembahyang kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tadi nak masak nasi Arab ke nak masak nasi ayam penyet hari ni? Duk ingat dalam sembahyang. Dah. Ni nak sembahyang, ni nak ceramah ni. Dalam sembahyang tu ingat 1, 2, 3, 4, 5 poin. Habis sembahyang hilang. Sembahyang balik sekali. Datang idea-idea tu ketika sembahyang. Ni, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita nak kata apa? Nak kata kita bagus dah. Sembahyang kita ni patut diterima, layak diterima. Jauh dari panggang dari api. Jadi kita kena rasakan diri kita sentiasa berdosa, maka lazimi istighfar. Kata Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan diri dia dengan istighfar, ja'alallahu likulli dayiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitan dia itu ada jalan keluar. Rupanya istighfar bukan sekadar ampunkan dosa, tetapi istighfar Allah jadikan setiap kesempitan kita itu jalan keluar. Kalau kita rasa sempit sangat hidup ni, jangan cari bilik dan kunci bilik. Jangan cari tempat kecil dan kunci. Cari tempat yang luas. Yang maha luas ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita stres, jangan kita depres, tetapi kita carilah sesuatu yang menyebabkan kita lega, iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jadi istighfar banyak-banyak. Rasa sempit sangat hidup ni, istighfar banyak-banyak. Nanti Allah Taala akan buka segala kesempitan itu jalan keluar. Walikulli hammin faraja, dan Allah akan jadikan setiap kerisauan, kebimbangan kita itu Allah akan bagikan kelegaan. Allah akan bagikan jalan. Allah akan bagikan faraja, maknanya satu keluar daripada segala kerisauan. Kita risau sangat. Kadang-kadang kita ni banyak merisaukan benda. Mak-mak lah selalu kan. Dah nampak warna kita ni mak dah. Risau yang berlebih-lebihan. Risau sangat. Ni kang jadi macam ni, kang jadi macam ni, kang jadi macam ni. Jangan kangkang lah, tak ada kangkang. Kan? Kita serahlah semuanya. Wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Anak remaja ni macam-macam. Nak pula anak remaja yang dia membesar ketika zaman Covid. Dia stres tu big. Dia stres dia tu lain macam sikit. Anak-anak muda ni stres. Dia punya mengamuk, dia punya itu, dia punya ni dah. Nak pergi mana keluar malam-malam ni kata. Nak balik asrama lah kata. Duduk kat rumah pun itu ini semua tak betul lah ini.
Naik kereta press laju-laju. Pergi tak bagi salam, tak bagi apa. Dah mak pun risau dah. Ni kang dia langgar itu dah, ni kang masuk longkang lah, ni kang dia masuk dalam laut dah, macam-macam. Kata apalah pening kepala fikir-fikirkan macam tu. Duduk dekat atas sejadah ni doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ayah ada relax je, mak je tak. Nah, risau. Risau apa tak risau pula anak kita. Dah dia tu anak kita juga. Nah, duduklah sejadah. Baca Fatihah 100 kali. Ya Allah, aku sedekahkan Fatihah ni untuk anak aku, ya Allah. Biarlah tenang hati dia, ya Allah. Dia tiba telefon nangis-nangis. Nak balik mak kata. Tahu pun. Balik. Balik juga ke pangkuan mak. Kan? Jadi ni pengalaman-pengalaman Allah nak tunjukkan pada kita. Kalau kita ni risau, bimbang, jangan cari orang, cari Allah. Cari Allah. Jadi kita ni memang banyak dosa, kita ni banyak kekurangan. Jangan kata kita, aku dah buat macam ni, dah buat macam ni. Sebab itulah bila kita mengharap orang menganggap kita ni baik, maka kita akan senantiasa dalam keadaan stres. Manusia ni kadang-kadang dia terlepas pandang. Bukan terlepas pandang, kadang-kadang tak pandang. Kita mak, kalau kita nak ungkitlah kebaikan kita pada anak-anak ni, sejak daripada mengandung lagi 1, 2, 3, 4, 5, kan? Tetapi kita anggaplah bahawa yang menganggap kita baik ni hanyalah Allah. Biarlah kadang-kadang anak-anak tak menghargai kita, tetapi bila kita sandarkan diri kita dengan Allah, anak-anak akan tunduk juga akhirnya. Kenapa? Kerana hati manusia di tangan Allah. Jadi kullu ibnu Adam khata'un. Kita ni semuanya pendosa, banyakkan istighfar. Siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah bukan ampunkan saja dosa-dosa dia, tetapi Allah akan bukakan jalan dia dalam kesempitan. Allah akan keluarkan dia daripada kebimbangan. Dan yang paling tinggi lagi, razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi dia rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itu nak kata maha baiknya Allah. Maha baiknya Allah. Pagi tadi kita bincang dalam kitab Penawar Bagi Hati tentang redha dengan ketentuan Allah. Macam mana kita nak redha dengan maksiat yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ke atas kita? Boleh tak kita kata, dah buat macam mana, Allah dah tentukan kita buat dosa, terima je lah. Bukan cara dia macam tu. Kita terima qada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kita melakukan dosa, tetapi dengan tujuan supaya kita bertaubat. Kita tak pernah minta. Adakah orang nak memang niat nak buat dosa? Itu kalau orang memang jahat, memang niat nak buat dosa. Kalau orang baik-baik ni takkan buat dosa. Dia akan cuba elak daripada dosa. Tapi kadang-kadang tu berdosa. Maka Allah sengaja tentukan dosa-dosa tadi dengan harapan supaya kita ni senantiasa minta ampun kepada Allah, supaya kita ni merasakan kita berdosa. Jangan pernah kita menganggap kita suci daripada dosa. Baik, seterusnya kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Ni yang ketiga. Bila kita mengharapkan orang menganggap kita ni baik dengan amalan-amalan kita, yang sebenarnya untuk syurga pun belum tentu lagi dengan amalan kita. Kenapa kita pula mengharap orang anggap kita ni baik dengan amalan baik kita? Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita berzikir, kita ni memang ahli masjid lah, memang sentiasa berada di kuliah-kuliah lah. Tak, semua amalan-amalan yang baik yang kita buat tadi tu, kita mengharap supaya orang tengok kita ni solehah. Amboi, sejuk pandangan mata tengok solehah betul engkau sekarang iyalah, nak buat macam mana? Kubur dah kata mari, rumah dah kata pergi, tak solehah lagi tak tahulah. Kenalah jadi solehah macam aku ni. Ni aku tengok kau, Allahu Akbar, tudung pun tak pakai lagi. Betul ke kita buat tindakan seperti itu? Kan? Ini masalah ni. Syaitan ni dia nak tipu kita dengan pelbagai cara. Salah satunya ialah menganggap diri tu lebih baik daripada orang lain. Sebab tu kita kena cuba belajar melihat orang yang buat maksiat tu dan buat perkara-perkara dosa tu lebih baik daripada kita. Kena cuba belajar macam mana nak pandang orang jahat ni lebih baik daripada kita. Tak? Ada seorang ulama, dia selalu cakap, kalau dalam kuliah saya selalu dengar dia cakap, saya sangat menghormati orang bodoh, jahil dia panggil. Kita tengok orang jahil kata, oh Allah jahil sungguhlah dia ni, tak mengaji lah, apabila pun kau tak akan pandai lah.
Yang ni dia tengok orang jahil, dia kata Allahu Akbar, bagusnya lah dia ni. Bagus pula jahil. Pada diri dia ni, bukan kata jahil tu bagus, tapi dia nak menganggap bahawa orang tu lebih baik daripada dia. Yang jahil tak tahu apa-apa tu lebih baik daripada dia. Dia menganggap macam mana? Dia kata bagusnya orang ni tidak menyusahkan diri melalui jalan ilmu seperti aku. Nak dapat ilmu senang ke susah? Susah. Jadi orang jahil, dia tak melalui jalan susah. Bagus tak? Kita kalau ada jalan susah, jalan senang, mana kita nak ambil? Jalan susah ke jalan senang? Ambil jalan senang lah. Bagusnya dia ambil jalan senang, tak ambil jalan susah macam aku. Nak mengaji Ustaz, bukannya senang, susah. Sebab itu je dia nak hormat orang jahil. Tak? Sebab tu saja dia nak menganggap bahawa orang jahil tu lebih baik daripada dia. Oh, kalau macam tu, orang jahil lebih baik daripada orang baik ni, pelik juga ni. Tak. Hakikatnya ialah orang baik tetap baik di sisi Allah, orang jahat tetap jahat di sisi Allah. Itu hakikatnya. Tapi kita nak latih diri kita, jangan pernah menganggap aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Masuk pertandingan masak, kita kalah, memang patutlah sebab dia lebih baik daripada aku. Tak, dia kata ini tak adil. Saya dah masak sedap-sedap dah ni, rendang kerutuk lah apa benda. Ni resepi turun-temurun mak saya ni, saya patut diberi kemenangan. Tak. Yang sebenarnya kita ni memang tak patut merasakan amalan baik kita itu dari kita sendiri, kerana amalan baik itu daripada Allah. Itu nak masuk yang keempat. Dah sambung kesinambungan dia dah. Yang menjadikan kita ni baik ialah Allah. Maka kita tak boleh nak kata aku lebih baik daripada dia kerana amalan aku memang baik. Tak. Kalau adalah sifat ini, itulah sifat yang dikatakan sifat iblis. Ananiyah dia panggil, keakuan. Aku lebih baik daripada dia. Siapa kata aku lebih baik daripada dia? Pertama sekali iblis. Ana khairum minhu khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, aku lebih baik daripada dia, kerana kau cipta aku daripada api, sedangkan kau cipta dia daripada tanah. Yang kedua, Fir'aun. Fir'aun kata apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kau yang paling tinggi. Aku lebih baik, aku Tuhan, aku, keakuan itu. Yang ketiga, Qarun. Apa Qarun kata? Innama utitum min ilmin indi. Aku boleh kaya raya ni sebenarnya dari ilmu aku sendiri. Itu dipanggil ana. Ana tu maknanya aku. Ananiyah dia panggil, keakuan. Sebab tu kita tak boleh menganggap bahawa masuk syurga dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu. Habis tu kenapa beramal? Lepas tu kenapa janji-janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang beramal soleh masuk syurga, kan? Ataupun kamu masuk syurga kerana amalan-amalan kamu. Itu apa kaitan dia pula? Yang sebenar-benarnya rahmat Allah lah, kasih sayang Allah lah yang menjadikan kita boleh beramal. Ada Bani Israel, ada seorang dari kalangan Bani Israel. Nabi cerita ni tentang seorang yang beramal seumur hidup dia. Seumur hidup dia beramal. Tiba masa Allah Ta'ala nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah kata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku. Kata orang Bani Israel ni, dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, sia-sialah aku beramal sepanjang tahun atau sepanjang umur aku. Aku telah beramal sepanjang seumur hidup aku ni untuk aku masuk syurga. Jadi aku nak masuk syurga dengan amalan aku sendiri. Allah kata, tidak, kamu masuk syurga dengan rahmat aku. Dia kata, tak, aku nak masuk syurga dengan amalan aku sendiri. Nak penat aku beramal. Allah kata, baiklah kalau macam tu, mari kita timbang amalan kamu seumur hidup kamu dengan satu nikmat yang aku berikan kepada kamu, iaitu sebiji mata. Maka beratlah nikmat sebiji mata tadi berbanding amalan dia seumur hidup dia. Nikmat Allah sebiji mata pun tak terbayar dengan amalan kita seumur hidup kita. Dah macam mana kita boleh declare kata aku penat-penat buat baik nak masuk syurga, tiba-tiba pula masuk syurga bukan dengan kebaikan yang aku buat. Jadi jangan pernah kita mengharap kebaikan, tetapi sebenarnya kita meraih simpati, rahmat daripada Allah melalui amal soleh yang kita kerjakan. Sebab apa buat amal soleh ni? Kerana dia perintah Allah, kerana itu menyukakan Allah, kerana itu menyebabkan Allah redha. Dengan itulah aku akan mendapat rahmat dia. Jadi sikit atau banyak itu tidak menjadi hal di sisi Allah. Yang paling penting Allah terima.
Ini kata-kata masyhur Imam, kata-kata masyhur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jangan kamu takut kurangnya amalan. Kita tak banyak amalan banding orang lain kan. Orang lain boleh buat amal macam-macam, kita ni Allahu Akbar. Jangan kamu takut, tak apa, tak banyak pun. Tapi yang paling kamu patut takut ialah tertolaknya amalan. Itu yang paling kita takut. Sikit atau banyak tu di sisi Allah Ta'ala tu tak ada hal. Sebab ada orang dia ada hal masing-masing. Ada orang dia boleh buat banyak, ada orang dia tak boleh buat banyak-banyak. Dia sibuk, mungkin dia sibuk benda lain. Tapi sibuk-sibuk dia pun ibadat. Allah Ta'ala redha. Yang penting Allah redha. Bila Allah redha, Allah terima. Bila Allah terima, walaupun sikit amalan tersebut, itu sudah memadai. Sudah memadai. Kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, bersyukurlah kepada Allah kerana Allah telah menjadikan amal soleh yang kamu kerjakan. Itu pun sudah cukup dah. Kalau pun kita tak dapat pahala, saya bersyukur kerana Allah bagi saya pahala banyak ni sebabkan amalan ni. Tak, kita bersyukur kerana diberi taufik untuk beramal. Itu pun sudah memadai. Kalau tak, Allah Ta'ala tak beri taufik kepada kita, siapa yang akan bagi taufik kepada kita untuk beramal? Jadi kita ni sebenarnya jangan mengharap pujian daripada manusia, kerana amalan yang kita kerjakan tu juga daripada Allah. Ini nombor 4. Allah yang mencipta amalan kita. Allah yang mencipta amalan kita. Kalau tadi masuk syurga semata-mata dengan rahmat Allah, maka kita beramal bukan kerana untuk dipuji orang, kita beramal untuk meraih simpati, rahmat daripada Allah, supaya Allah tengok kesian ke kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Yang nombor 4, Allah yang cipta amalan kita. Kita ni ibaratnya seorang, ni saya bacakan daripada kitab Syekh Al-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ni bagus ni, langkah-langkah penyucian jiwa. Saya baca ni pelajaran yang ke-29. Tergamakkah anda minta ganjaran sesuatu amalan, sedangkan Allah yang memberi taufik kepada anda untuk melakukannya? Tajuk dia tu. Dah. Sikit je disebut ni. Sebagai misalan, seorang kaya yang pemurah sedang berjalan di pasar, dan dia melihat seorang fakir miskin yang menjaga kemuliaan diri, tidak mahu meminta-minta, sedang menjual mancis. Si kaya lalu mengambil sekotak mancis, lalu memberi 1000 lira. Mancis tu mungkin 10 lira, tapi dia bagi 1000 lira. Kenapa lira? Sebab Syria. Katalah RM10. RM10 apa? Mancis RM10. Mancis RM1 je. Dia bagi RM1000 contohnya kan. Tindakan ini ialah daripada kepemurahan lelaki tersebut yang tidak mahu mencalar kemuliaan diri si fakir. Kalau tak beli, bagi saja macam nak menghina, macam menghina aku ni, bukan nak minta-minta sedekah. Dah maaf cik, saya tak minta sedekah cik, saya nak jual ni cik. Contohnya kan. Tak apa, saya beli. Keep the change. Keep the change, banyak ni cik, RM900. Tak apalah, keep the change. Jadi tindakan orang tadi tu tidak mahu mengguris hati orang yang menjual tadi. Dia tak naklah menghina sangat orang miskin tadi dengan bagi macam tu. Dia beli, tapi dia bagi dalam keadaan dia membeli. Dia memberi wang yang banyak kepada si fakir dan mengambil sekotak mancis, seolah-olah situasi tersebut ialah suatu transaksi jual beli. Seolah-olah macam jual beli. Memanglah orang tu bagi duit, orang ni bagi barang. Walau bagaimanapun semua orang tahu bahawa situasi itu ialah satu tindakan untuk memuliakan si fakir tersebut. Itu sebagai satu kemuliaan untuk orang miskin yang jual mancis tadi, maka orang kaya tadi itu bagi dalam bentuk membeli. Begitulah keadaannya kebaikan Tuhan terhadap para hamba-Nya. Bayangkan, apakah yang akan kamu buat wahai manusia yang melayakkan kamu mendapat syurga yang keluasannya seluas langit dan bumi? Apakah nilainya jika kamu solat, bangun malam dan sembahyang tahajud? Adakah itu nilai untuk kita bayar syurga yang seluas langit dan bumi tu? Tak? Tak terbayar kita. Padahal amalan kamu itu semuanya adalah dengan taufik daripada Allah jua. Dan Allah bagi taufik pada kita untuk bangun tahajud, sembahyang, untuk berzikir, berzakat, bersedekah, macam-macam kebaikanlah kita buat. Itu kan taufik daripada Allah. Kenapa pula kita minta, ya Allah aku dah buat dah, bagi syurga, jangan tak bagi aku syurga. Tak boleh.
Justru hendaklah kamu meletakkan tujuan semua ibadah tersebut ialah untuk mendapatkan keredaan Allah dan menunaikan haknya, walaupun hakikatnya kamu pasti tidak akan mampu menunaikan hak tersebut. Allah Maha Pemurah. Amalan kita sikit je, sikit tu pun penuh dengan kecacatan, kecelaan, penuh dengan keaiban, penuh dengan kekurangan, memang tak sempurna. Tetapi Allah yang Maha Pemurah, Allah kata tak apa wahai hamba, tak sempurna pun tak apa. Ya, aku tengok effort, kesungguhan kamu sungguh buat. Macam anak-anak kita lah tak. Anak-anak kita ni kalau nak buat kerja memang tak sempurna pun. Nak suruh buat air pun Allahu Akbar, pecah gelas dah 2-3 gelas pecah. Suruh buat air je pun. Tapi kerana kesungguhan dia nak buat sesuatu untuk ayah dia ni, kita kata Allah terima kasihlah banyak-banyak. Nanti ayah bagi upah. Upah apa ayah? Tak apa, ayah belikan mainan. Kalau ikutkan air yang dia buat pun pahit. Jadi inilah Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pemurah. Allah bagikan rahmat dia kepada hamba-hamba kerana usaha dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Anda ialah seorang fakir, dan keadaan si fakir itu ialah menghulurkan tangan merayu-rayu kepada Allah dan bicaralah kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, Engkaulah yang maha kaya dan akulah yang memerlukanmu. Berikanlah aku daripada sifat pemurah, dermawan dan kebaikanmu. Sesungguhnya aku tidak layak mendapat kurniaanmu, tetapi Engkaulah yang maha pemurah mengurniakan kurniaanmu kepadaku. Begitulah orang-orang yang Rabbani, para Rasul, Nabi, mereka memohon syurga. Mintalah syurga, tetapi jangan anda jadikan syurga itu seolah-olah sebagai bayaran kepada amalan yang telah anda persembahkan. Ia bukanlah suatu kontrak jual beli, sebaliknya ia hanyalah kepemurahan sepihak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang nombor 4 ni, yang sebenarnya amalan kita pun daripada Allah. Maka kenapa pula kita mengharapkan orang puji kita dan kita layak dianggap baik di sisi masyarakat, di sisi pandangan manusia. Yang kelima, yang terakhir ni, kumpat dah. Lagi 6 minit. Hindari ujub. Ujub, sum'ah lebih kurang. Ujub, sum'ah, riak, takabur. Dia bermula daripada ujub. Bila kita menganggap diri kita ni baik, itulah dia nama dia ujub. Ujub ni maknanya merasa diri itu lebih baik ataupun merasa diri itu baik padahal kita banyak kekurangan. Ujub, bahkan bangga pula dengan kebaikan yang dia buat. Aku ni dah sembahyang subuh berjemaah, kita dah bagus dah ni. Orang lain, dia tak cakap dengan orang, cakap pada diri sendiri. Dia bermonolog, dia panggil. Kan, sementara nak pergi ke masjid tu, tengok rumah ni, rumah tu, rumah ni. Allah, hai, si Minah tu tak tahulah, tak pernah nampak kat masjid. Harap aku je lah seorang ke masjid. Tak, kita suami isteri pun macam tu juga. Walaupun suami kita, kata orang Jawa, nongkrong kan, dengkur tak habis-habis, kita lah seorang harap kat rumah ni yang bangun tahajud. Esok pagi kita pun cakap kat suami, bang, saya tengokkan abang ni, ya Allah, entah bila entah tahajud tak tahu. Nak harapkan saya seorang je tahajud. Itu dah nama dia riak. Lepas tu abang memang tak boleh nak harap, takabur. Habis. Jadi kita kata kat orang, kita hina orang. Mula kita hina orang tu nama dia takabur. Takabur ni maksud dia apa? Battarul haq wa ghamtun nas, menyembunyikan kebenaran dan menghina orang lain. Kebenaran yang sebenarnya adalah daripada Allah. Itu kebenaran sebenarnya. Bila kita kata kita membesarkan diri kita, kitalah, sebab kitalah kita boleh buat ni, maka itu kita menyembunyikan kebenaran. Lepas tu kita tengok orang tak buat kebaikan tadi sebagai tak bagus, tak baik, buruk dan sebagainya, kita pula mencela dia, menghina dia. Itu nama takabur. Riak ni kita buat kerana nak tunjuk kat orang. Time tak ada orang tak buat, time ada orang kita buat. Nah, saya baca dalam kitab Minhajul Abidin ada satu kisah yang dikisahkan. Dia baca surah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Malam-malam dia baca. Rumah dia tepi jalan. Tiba-tiba ada orang lalu tepi rumah dia. Ayat yang dia baca tu, sebab ada orang lalu, dia baca Taha ma siap dengan Tarannum Bayati lagi. Ayat tu sebab time tu ada orang lalu.
Tak ada orang lalu tu Taha ma anzal macam biasa je. Dan orang lalu tu dia terangkat suara taranum. Lalu Allah Taala pun buat mimpi, dia bermimpi malaikat bawa pahala amalan dia baca tadi. Setiap satu huruf satu pahala besar, pahala. Sampai ayat tu tak ada pahala. Lalu dia pun kata, "Hei malaikat, kamu lupa ke ayat ni tak bawa pahala? Lepas tu ayat ni pahala lebih sikit sebab aku baca tu sedap sikit." Sebab aku baca sedap sikit. Lalu malaikat pun mengatakan, Allah telah menolak pahala daripada amalan kamu disebabkan pada ayat tu kamu ada riak, nak tunjuk kat orang. Ada riak. Jadi sebab itulah kata ulama, riak itu akan menghapuskan amalan yang dia riak tu saja. Dia tidak menghapuskan semua amalan. Tapi takabur menghapuskan semua amalan tersebut. Takabur. Kerana Nabi SAW menyatakan, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang walaupun ada sebesar zarah dalam hati dia sifat takabur. Kerana takabur ni hanya layak bagi Allah semata-mata. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari man naza'anahu minhi man naza'ahu ahadan minni fa'alqihi ila nari wala ubali. Kata Allah, al-azamah ataupun al-kibriya, kebesaran itu ridai, kain aku, kain selendang aku. Wal azamah, kebesaran itu adalah kain aku. Kan macam orang pakai ihram ada kain dengan selendang dia kan. Rida dengan izar dia panggil. Siapa-siapa saja yang mengambilnya daripada aku, sifat tu hanya layak bagi Allah. Siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, aku akan campak dia masuk ke dalam neraka dan aku tak kisah pun siapa dia. Kerana tu jangan ada sikit pun rasa takabur. Dan takabur ni bermula daripada ujub pada mula-mulanya. Dia mula-mula ujub, bangga diri dia bagus. Syaitan pun tipu dia. Syaitan kata, kau bagus orang tak nampak pun buat apa. Cuba sum'ah sikit. Apa makna sum'ah? Sum'ah maknanya biar orang dengar. Riak biar orang nampak. Tu. Dia beramal dengan niat supaya orang dengar, supaya orang nampak. Kita ni tak payah niat supaya orang nampak, tak payah niat pun supaya orang dengar. Yang penting Allah nampak, Allah dengar, itu saja. Yang penting Allah nampak, Allah dengar. Tu pun jangan terpedaya dengan syaitan. Dia kata tak apalah, biar orang tak nampak, nanti Allah akan tunjukkan juga kat orang. Satu hari orang tahu juga. Itu pun rupanya tipu daya syaitan. Sebab dia masih mengharap Allah menzahirkan amalan dia depan orang. Dia masih mengharap tu. Dia tak tunjuk, tapi dia mengharap, ya Allah, aku tak tunjuk, biar aku senyap, tak apa, nanti kau tunjukkanlah. Dia nak, ada Allah Ta'ala nak tunjuk juga. Biarlah kita ni sampai mati pun orang tak tahu, tapi yang penting Allah tahu. Tu je. Ini kata Ibn Atha'illah As-Sakandari, tanamlah diri kamu. Tanam ni orang tak nampak dah. Tanamlah diri kamu fi ardil falah, di bumi yang tidak diketahui orang. Idfin nafsaka, tanam diri kamu di bumi yang orang tak tahu, tempat tersembunyi. Dah lah tanam tu dah tak nampak dah. Biarlah tanam dekat tempat orang lalu-lalang pun memang orang takkan nampak. Tapi tanam di tempat tersembunyi, tempat mana kita tanam pun orang tak tahu. Sampai sembunyikan begitu rupa. Biarlah hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Akhirnya kita ni hidup dengan nikmat Allah semata-mata. Kerana tu disebutkan Nabi kalau dapat buat suatu kebaikan atau menerima suatu kebaikan, Nabi akan kata, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Yang layak dipuji hanyalah Allah. Yang layak dianggap baik hanyalah Allah. Kerana dengan nikmatnya semata-mata sempurnalah segala amal kebaikan yang kita buat. Dan pada waktu pagi kita jangan lupa berzikir, dengan zikir pada waktu pagi atau zikir pada waktu petang, supaya mengingatkan kita nikmat Allah semata-mata, nikmat daripada Allah yang datang kepada kita. Allahumma ma asbaha bi bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, aku berpagi-pagi dengan nikmat daripadamu, dan mana-mana orang pun dapat nikmat itu semua daripada kamu. Wahdaka, hanya senya daripada kau yang esa. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu.
maka yang selayaknya mendapat pujian adalah engkau dan selayaknya disyukuri adalah engkau. Falakal hamdu walakas syukru. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri bila dikurniakan dengan pelbagai kemewahan kekayaan, Nabi Sulaiman mengatakan haza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhan aku. Kita kalau orang puji kita kerana kemewahan atau kerana kekayaan kita, oh baguslah Tuan Sri, baguslah Datuk, memang hebatlah Datuk, kayalah bagaimana, kita kata apa? Oh tengok orang lah kan, spontan je kita katakan tengok orang. Saya ni dulu memang susah, sekarang ni tengok kesenangan yang Allah bagi je. Tak, selindung lah. Yang sebenarnya hadza min fadli, ini semua kurniaan Allah semata-mata, aku tak ada apa-apa pun. Ni bila-bila masa Allah nak ambil boleh, bukan hak aku, hak Allah. Tak, jadi yang layak dipuji, yang layak dinampak bahawa yang maha kaya ialah Allah. Sayyidina Ali kata, aku tak pernah merasakan aku ni miskin, walaupun Sayyidina Ali miskin. Dan aku tak pernah takut miskin, kerana Tuhan yang aku sembah tu maha kaya. Dan aku bersama dengan yang maha kaya, kaya lah. Jadi kekayaan kita sebenarnya disebah kepada fadlun rabbi, fadlu hadza min fadli rabbi, ini semua kurniaan Tuhanku. Nak uji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Jadi wallahu taala alam. Dengan sedikit sebanyak kita muhasabah diri kita hari ini. Pertama sekali kita menganggaplah bahawa kita ni jangan sucikan diri kita, Allah yang sepatutnya menyucikan diri kita. Dan kita ni adalah hamba yang pendosa, dan kita masuk syurga semata-mata dengan rahmat Allah, yang mana amalan kita itu pun adalah ciptaan daripada Allah. Maknanya Allah yang bagi taufik kepada kita supaya kita hindari perasaan ujub, sum'ah, riya dan takabur. Hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita senantiasa syukuri. Nabi pun beramal, beribadat tengah malam sampai bengkak-bengkak kaki, bukan sebab nak tunjuk bagus, tidak, tetapi kerana nak menyatakan kesyukuran. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita semua, insya-Allah terhindar kita daripada segala dosa dan maksiat, terutama dosa hati yang kita tak sedari ini. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta